Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga Malaysia. Saya Alif Ikram daripada MRC TV ataupun Malay di Kongka. So sebelum tu kepada korang yang baru tengok video ni ataupun baru jumpa Facebook page ni, tolong subscribe dulu channel YouTube kami dan juga like dan follow FB page kami Malay di Kongka. Alright. So kat belakang saya nak review CLA 250 tahun 2018. So kau nak tahu apa yang best yang kereta ni? Check it out. Alright guys, so sebelum kita nak start review kereta CLA 250 ni, saya nak share sikit lah siapa golongan-golongan yang sesuai ataupun mampu pakai kereta ni. So basically kereta ini tak larilah 200,000 bro. Kau cari kat used car pun mesti 200,000 bro. Kalau tahun baru lah, kalau tahun lama mungkin bawah sikit. Alright, so untuk kereta ini dia menggunakan body sedan coupe. Coupe ni maksudnya kat belakang tu bumbung dia tu agak rendah sikit lah. Dan untuk kereta ni dia 5 passenger, boleh duduk 5 orang lah boleh duduk dalam kereta. Akan tetapi dari segi reka bentuk design dia tu, bagi saya dia agak sporty. Boleh dikategorikan family car, tapi dalam masa sama boleh juga buat untuk kereta personal drive hari-hari, tarik downline kat bawah. Okay. So guys, ramai orang tanya dalam Mercedes ni banyak kategori kereta-kereta dia. So ini adalah CLA, di mana CLA ni dia model dia kecil sikit daripada C-Class. Ramai orang compare nak ambil C-Class dengan CLA. Bagi pendapat personal saya, CLA ni lebih kepada sporty look dan C-Class ni lebih kepada corporate look lah. So different pada subjektif pandangan orang lain-lain tu kan. Alright, so kereta ni dia menggunakan engine 2.0 turbocharge, and then dia punya horsepower dia 208 horsepower. Dalam Newton meter torque dia tu lebih kurang dalam 350 Newton meter torque. So 0 to 100 tu plus minus lebih kurang dalam 6 second lah. Dia memang ada performance punya engine, tapi bukan dikira performance car. Dia masih boleh reliable untuk dipakai hari-hari. Alright, kereta ni sangat seksi. Pintu dia tak ada frame bro. Di mana kalau kebiasaan kereta sedan dia mesti ada frame pintu. Untuk model CLA, Mercedes dia potong frame tu, so dua-dua belah, belakang dan depan tak ada frame pintu. So kalau baru turun kereta tu kan seksi tu. Okey, untuk bahagian belakang CLA 250 ni masih mengekalkan ciri-ciri dia daripada tahun pertama dia dikeluarkan tahun 2013. So dia punya design tu masih sama. Mungkin daripada tahun ke tahun dia punya design dalaman tu ada perbezaan sikit. Tapi untuk facelift 2018 dia punya design dah macam ni lah. Ada sedikit shape diamond. And then kalau korang boleh tengok dia punya bumbung bawah ni, dia tak macam C-Class. C-Class dia besar lagi. Kalau korang tengok CLA ni dia, sebab tu dia panggil sedan coupe. Sebab dia punya bumbung tu agak rendah untuk passenger belakang. Okay guys, so korang tengok aku duduk dekat dalam bahagian belakang Mercedes CLA 250 ni. Actually aku dah adjust kedudukan kerusi depan ni untuk aku duduk dengan selesa. Aku masih selesa untuk bahagian leg rest, masih ada ruang untuk aku. Tapi dari segi headroom kepala, kalau korang boleh tengok, dia macam agak kecil sikit lah.
Untuk orang yang tinggi dia luar biasa, memang tak selesa lah, terang saya cakap. Tapi kalau untuk rakyat Malaysia, ketinggian dia lebih kurang saya 1.6 lebih, boleh kot duduk belakang. Jom kita tengok depan lah. Alright, sambung kat bahagian depan. Dah start punya kereta ni. Ni full start keadaan kereta ni dalam state baru start, bunyi dia agak keras sikit. Sebab aku masukkan dalam mode dynamic sport. So kereta ni kalau korang tengok dekat bahagian dalaman cockpit dia, agak sporty jugalah. Agak sporty juga dengan dia punya steering dia flat bottom. And then kalau korang tengok dia punya finishing untuk setiap trim dashboard dengan trim pintu ni, dia buat dengan benang warna merah. Actually ni bukan leather, dia macam plastik sikit lah, PVC. Mercedes pun pandai juga nak jimat, jual mahal kan. So apa lagi yang buatkan kereta ni paling sport? Dan horsepower dia makin tambah. Seatbelt warna merah bro. Seatbelt warna merah, terus horsepower tambah 10. So kereta ni datangkan juga pedal shift dan juga ada push start. Kalau korang tanya aku, daripada segi infotainment dia masih traditional lagi, bukannya Mercedes yang baru tahun 2019 dah digital meter semua. Dia masih lagi traditional meter, meter yang analog lah, bukan digital. And then dekat sini pun kita ada reverse camera apa semua. Okay, so kita boleh juga pilih dynamic selection mode kita dekat mana kita nak. Ada individual, ada eco mode, ada comfort dan ada sport. Okey, dalam korang tengok dekat seat ni, seat ni dia sebenarnya half bucket. Dia bukan full bucket. Kalau full bucket dia punya material dia lagi keras, and then dia punya kerusi lagi ke dalam. And then kalau korang tengok, aku punya kereta ni ada kiri kanan electric seat. Kiri dan kanan kiri dan kanan saja. Belakang tak ada lah, belakang tu boleh adjust. Dan yang paling special sekali kereta ni, dia ada panoramic sunroof bro. Boleh buka malam-malam bawa awet, bawa skandal ke, bawa makjan ke, pergi dating, layan bro. Okay, tapi jangan tu diamalkan. Alright, sambut balik. Kita sekarang dekat bahagian depan. Kereta ni adalah Japan imported spec. So maknanya kereta ni diimport daripada Jepun lah. Ada ilmu nak tahu macam mana kereta tu Jepun ataupun UK. Kalau untuk Japan, dia punya plate ni dia petak macam ni. Kalau UK, plate dia akan panjang. So ada perbezaan design bumper dekat bahagian plate, tapi dekat bahagian tepi ni tak ada, sama saja. CLA 250 And then dalam masa sama juga kita cerita pasal grill dia. Grill dia adalah grill diamond. Kalau korang tengok, ini membuatkan dia berbeza dengan CLA 180 dengan CLA 250. Alright. So kalau korang boleh tengok, ada line merah dekat sini juga. Itu adalah identity AMG. Dia buat AMG punya identity lah. So orang boleh tahu ini adalah kereta AMG. Dan kalau korang boleh tengok, design lampu dia, dia ada day running light dekat sini. So kalau siang, ada mata yang memati korang kalau korang duduk lane kanan bawa 80 km English. Alright guys, so tadi kita dah bercerita tentang kereta. Dan permulaan video ni aku ada bagi satu soalan, siapa yang mampu dan golongan mana yang sesuai pakai kereta ni. Okay, basically kereta ni untuk tahun 2018 harga bermula daripada 238,000 saja body price. Dan itu bergantung pada condition dengan spek kereta lah, dan juga grading kereta. Okay, so untuk memiliki kereta ni, kalau orang yang makan gaji ataupun orang yang bekerja, minimum pendapatan income sebulan bersih wajib 6,000. Tapi kalau orang yang buat bisnes, ataupun orang yang berniaga, ataupun unit trust consultant, ataupun insurance agent, ataupun apa-apa skim pendapatan korang yang menggunakan komisen, tu korang kena klik 5 set kat bawah, and then dapatkan free quotation dari kita orang. Alright, so stay tune, jangan lupa subscribe dan stay channel ni Malay Recon Car. Assalamualaikum.